Okey, hari ni kita nak tengok 8.2 atom dan nukleus. Boleh nampak dekat skrin Ustazah? Boleh. Okey, slide ni bertukar tak? Slide. Slide bertukar tak? Okey. Okey, yang ni boleh tengok muka surat 238 dalam buku teks. Okey, hari ni kita nak tengok atom dan nukleus. Okey, apa maksud atom? Okey, atom berasal daripada perkataan atomos yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Okey, pada tahun 1808 John Dalton memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Okey, atom ni kita tak boleh nampak. Okey, dia memang sifat dia macam itulah, kita tak nampak, kita hanya boleh kaji dia sahaja. Okey. Menurut teori atom Dalton, atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Okey, walau bagaimanapun, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan neutron. Dalam atom tu kita ada proton, elektron dan juga neutron. Okey. Okey, struktur atom. Okey, yang ni adalah struktur atom. Ni adalah satu atom. Okey, dalam atom tu kita ada zarah neutral yang tidak bercas, nama dia neutron dalam ni. Okey, maksudnya atom ni dia orang kata apa? Dia adalah jenis bentuk dia macam sfera. Dia bukan bulat ni, dia sfera. Okey. Okey, dalam tu dia ada neutron, okey, zarah neutral yang tidak bercas. Okey, lepas tu dia ada proton, okey, warna merah. Okey, dia ada neutron warna biru. Okey, dalam ni adalah nukleus dia, nukleus atom tu. Okey, dan juga dekat bahagian luar ni yang boleh bergerak tu nama dia elektron dan dia bercas negatif. Okey, elektron bercas negatif, proton bercas positif, manakala neutron, okey, warna biru ni, okey, dia tidak bercas ataupun neutral. Okey, apabila bilangan proton dalam satu atom adalah sama dengan bilangan elektronnya, maka atom tersebut adalah neutral. Maksudnya, kalau bilangan proton tu ada 7, okey, elektron pun ada 7, jadi maksudnya bilangan dia sama kan, balance kan. So, dia adalah zarah dia bercas neutral. Okey, kalau kata dia punya proton, bilangan proton ni melebihi elektron, okey, maksudnya dia bercas positif. Kalau elektron melebihi bilangan proton, okey, dia bercas negatif. Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif. Macam mana daripada atom tu dia boleh jadi ion positif, dia boleh jadi ion negatif. Okey. Apabila satu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang dikenali sebagai ion. Okey, bila satu atom, okey, ni adalah atom tu lah. Okey, dalam atom tu kita ada elektron, kita ada proton, kita ada neutron. Okey, bila kata salah satu elektron tu dia didermakan ataupun dia lepaskan elektron ataupun dia menerima, yang ni melepaskan elektron, yang ni menerima elektron. Jadi dia akan dicaskan. Okey, pergerakan elektron tu menyebabkan atom tu menjadi ion. Okey, kita tengoklah. Okey, ion positif ataupun nama dia cation. Okey, cation, atom yang menderma elektron membentuk ion positif. Okey, kita faham macam inilah. Bila orang tu derma, okey, maksudnya dia buat sifat yang baik. So dia dapat pahala. So bila derma dia jadi positif ion, positif, nama dia cation. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, macam mana natrium ni, okey, nampak tak? Na, lepas tu dia jadi Na plus, positif. Okey, kalau dia tak ada charge, nama dia atom, atom natrium. Na ni dia neutral lah. Okey, sebab apa? Sebab bilangan proton dan elektron dia sama. Sebab tu atom natrium ni nampak tak? Dia tak ada simbol tambah ke, tolak ke. Okey, disebabkan dia adalah atom neutral. Okey, lepas tu bila dia buang satu elektron, maksud dia menderma satu elektron, terus dia jadi ion. Okey, daripada atom tu bila dia melepaskan ataupun dia menderma elektron, okey, automatik dia akan bertukar jadi ion. Dan bila dia derma, okey, dia orang baik, dia dapat pahala. So dia charge dia bercas positif. So dia panggil ion
positif ataupun kation. Okey, kation. Okey, kalau kamu nak ingat, K ni apa? Kaya. Bila kaya, kita kena derma. Okey, bila derma kita dapat pahala, dia akan jadi charge positif. Ingat macam tu nah. Okey, so bila kita tengok kat sini, okey, mula-mula atom natrium ni dia charge neutral. Okey, sebab apa? Sebab bilangan proton dan elektron adalah sama. Okey, tapi bila dia buang satu elektron ataupun dia derma elektron, nampak tak elektron dia kat sini tinggal 10. Yang ni sebelah tinggal 10. So, dia bila dia dah tinggal 10, okey, dia bercharge 1. Okey, dia tak tulislah 1 kat sini. Okey, jadi ion natrium yang terbentuk adalah Na+. Okey, Na+ ni adalah kation. Okey. Okey, yang kedua ion negatif ataupun nama dia anion. Okey, atom yang menerima elektron membentuk ion negatif ataupun anion. Okey, kita tengok kat sini atom klorin dia tak ada charge. Okey, sebab proton dan elektron bilangan dia sama. Okey, kamu mesti rasa pelik. Apa positif, apa negatif ni? Okey, yang positif ni maksudnya proton. Okey, negatif ni adalah elektron. Okey. Okey, lepas tu bila dia terima satu elektron, okey, nampak tak? Elektron dia bertambah. 17 jadi 18. So, negatif 18. Jadi, dia jadi Cl negatif. Okey, ni adalah anion. Okey, so macam mana nak ingat? Ingat satu sahaja hak tadi. Okey, kalau ion positif, nak jadi ion positif, nama dia kation. Kation kaya. Kaya maksudnya dia derma. Dia bagi satu. Okey, bila dia derma dapat pahala, dia bercharge positif. Okey, kalau ion negatif pula, nama dia anion. Okey, anion ni dia terima. Okey? Okey, boleh? Setakat tu boleh faham? Kation, anion. Kation, derma elektron. Anion, terima elektron. Okey, bila derma elektron bercharge positif, nama dia kation. Bila dia menerima elektron, dia bercharge negatif, nama dia anion. Okey, boleh? Okey, good. Ada soalan tanya nah. Okey, seterusnya muka surat 240. Buku teks. Okey, sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Maksudnya sinaran ni orang kata macam cahaya lah. Okey, cahaya mana yang boleh mengayon bagi jadi ion positif negatif, yang mana yang tak boleh mengayon. Okey. Okey, sinaran mengayon ialah apabila suatu sinaran seperti sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Okey, maksudnya sinaran mengayon ni yang boleh menukarkan ion dekat udara menjadi positif ataupun negatif. Okey, dia tunjuk kat sini. Sinaran radioaktif sebagai sinaran mengayon. Okey, zarah alfa. Alfa ni adalah sinaran radioaktif. Okey, bila zarah alfa ni dia lalu dekat udara. Okey, ni adalah molekul udara. Okey, dia boleh menyebabkan molekul udara tu jadi positif, negatif, positif, negatif. So, kat sini kita kata zarah alfa ni adalah sinaran mengayon sebab dia boleh menukarkan molekul udara menjadi ion. Okey. Sinaran tidak mengayon pula, maksudnya sinaran tu dia tak bagi apa-apa efek pun dekat kita punya molekul udara. Okey, rajah ni dia tunjuk sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dalam spektrum elektromagnet. Okey, sinaran tidak mengayon maksudnya yang tak ada tak ada efek apa pun kat kita. Okey, gelombang frekuensi sangat rendah, gelombang radio, inframerah, infrared tu. Okey, gelombang mikro, cahaya nampak. Okey, cahaya nampak ni cahaya yang kita nampak ni lah, cahaya putih. Okey, lepas tu sinaran mengayon, UV, ultraviolet, sinar X, X-ray dan juga sinar gamma ni mai daripada bahan radioaktif. So, sinaran mengayon hanya ada 3 saja, ultraviolet, sinar X dan juga sinar gamma. Okey. Okey, jenis sinaran mengayon. Okey, kita ada 3 iaitu alfa, beta dan juga gamma. Satu lagi gamma lah, terlupa. Alfa, beta dan juga gamma. Okey, yang ni muka surat 241. Okey, tiga-tiga ni adalah sinar yang mengayon. Okey, sinar alfa. Okey, sifat dia adalah nukleus helium, beta, elektron yang berhalaju tinggi.
Okey, sinar gamma adalah gelombang elektromagnet. Elektromagnet ni maksudnya elektrik campur dengan magnet. Okey. Okey, zarah dia, bercas dia. Okey, alfa positif, beta negatif, gamma neutral. Neutral ni maksudnya uh, bukan, jangan sebut tidak bercas nah. Dia ada cas tapi cas dia nama neutral. Okey, dia tak positif, dia tak negatif, dia neutral. Okey, kuasa pengayunan maksudnya kuasa dia nak menukarkan molekul udara tu menjadi ion. Okey, kalau alfa tadi kuasa pengayunan tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Okey, kuasa penembusan pula. Okey, beza dah kuasa pengayunan dengan kuasa penembusan tak sama. Okey, kalau alfa, kuasa penembusan dia rendah. Okey, alfa ni daripada sumber elektrik dia ada 3 benda tau. Alfa, beta dan juga gamma. Okey, kalau sinar alfa, dia hanya boleh menembusi sehelai kertas. Kertas A4 kamu tu, hanya zarah alfa saja yang boleh melepasi dia. Okey. Beta pula hanya boleh menembusi aluminium, iaitu ketebalan dia 3 mm. Okey, lepas tu yang kuasa penembusan paling tinggi adalah gamma. Okey, dia boleh melepasi plumbum yang ketebalan dia 10 cm. So, kat sini kita boleh kata alfa mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi. Okey, manakala gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sebab itulah sinar gamma ni kita guna untuk rawat pesakit kanser. Okey, sel-sel kanser dalam badan tu kita guna sinar gamma yang orang buat kemoterapi tu. Okey. Okey, so sebab disebabkan sinar gamma ni kuasa penembusan dia tinggi, sebab itulah kita boleh guna untuk merawat penyakit kanser. Contoh. Okey. Bezana kuasa pengayunan ni, pengayunan yang dia ion tadi, positif negatif tu. Okey, kalau kuasa penembusan tu dia boleh melintasi. Melintasi dia boleh tembus. Berapa banyak. Jadi daripada tiga-tiga ni kita boleh kata sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi, manakala alfa mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi. Okey, seterusnya pemesongan oleh medan elektrik. Okey, kita tahu medan elektrik. Okey, alfa tadi bercas positif. So, kita akan ditarik kepada negatif. Okey, beta dia bercas negatif, dia akan tertarik pada plat positif. Okey, gamma. Gamma ni dia cas dia neutral, so dia tak akan terpesong. Okey? Kamu kena faham lah. Sebab apa alfa ni dia akan ditarik pada plat negatif? Sebab dia bercas positif. Beta bercas negatif, sebab tu dia ditarik pada plat positif. Okey, kalau dalam medan magnet, okey, kita ambil dua magnet, utara dan selatan. Okey, alfa akan bergerak ke atas, beta bergerak ke bawah, gamma bergerak lurus. Okey. Kena ingat yang ni lah. Okey, seterusnya sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey, dalam alam sekitar sumber sinaran mengayon dikelaskan kepada sumber sinaran mengayon semula jadi dan sumber sinaran mengayon buatan manusia. Okey, jadi sumber sinaran mengayon ni maksudnya sinaran ni tak semestinya matahari, ada banyak lagi sinaran lain. Okey, yang semula jadi adalah sinaran kosmik. Okey, dan juga sinaran latar belakang. Sekejap kita tengok. Okey, kalau yang buatan manusia, kemalangan nuklear, ujian nuklear dan penggunaan radioisotop untuk perubatan. Okey, yang pertama yang secara semula jadi adalah sinaran kosmik. Okey, sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. Okey, sinaran kosmik ni mai daripada sistem suria kita ataupun galaksi lain. Oleh sebab itu, sinaran kosmik juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Galaksi kan, galaktik. Okey, teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat digunakan untuk mengesan sinaran kosmik. Okey, teleskop ni lah, dia boleh tengok sinaran tu banyak ke sikit. Okey. Okey, kalau nak ingat, kosmik ni kosmos. Mai daripada angkasa lepas. Macam tu. Okey, sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey, dihasilkan daripada pelbagai sumber termasuk sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Okey. Okey, sumber sinaran latar belakang iaitu sinaran kosmik. Okey, keradioaktifan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi.
Okey, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan ujian nuklear. Radioisotop daripada kegunaan perubatan. Okey, macam mana kita nak kira dos sinaran latar belakang? Sinaran latar belakang ni maksudnya apa yang ada kat siling kita. Macam tu. Okey, apa yang ada sekeliling. Sinaran mak ayah apa yang ada dalam sekeliling kita. Okey, sinaran mak ayah yang diserap ke dalam badan manusia akan merosakkan sel badan. Oleh itu, kesan biologi daripada sinaran mak ayah terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Okey, dos 1 SV bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mak ayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Maksudnya, berapa banyak dos sinaran latar belakang yang diserap oleh 1 kilogram badan kamu, tisu dalam badan kamu. Okey, tu maksudnya cara dia nak ukur lah. Dia adalah alat pengukuran dia. Okey, unit pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah microsievert per jam. Maksudnya dalam masa sejam tu berapa banyak dos sinaran latar belakang yang akan diserap oleh badan kita. Okey. Okey, pengukuran sinaran latar belakang dengan alat pembilang giga therapy radiation meter. Okey, ni nama dia. Okey, ni alat untuk kita menguji tahap sinaran latar belakang yang ada dekat sekeliling kita. Nama dia therapy radiation meter. Terapi. Okey. Ni. Nampak raise kan? Nanti dia akan tunjuklah nilai kat sini. Okey. Dos sinaran latar belakang yang selamat dalam kehidupan harian. Okey. Kalau aras normal atau aras selamat, dia hanya 0.2 sahaja. Maksudnya dekat alat ni, dia akan tunjuk 0.2 sahaja. Kalau lebih daripada tu, bahaya. Okey. Yang selamat adalah 0.2 microsievert per jam. Okey, ingat nilai ni lah. 0.2 micro SV per jam. Okey, ingat yang ni. Okey, jadi arah dos sinaran belakang yang selamat adalah kurang daripada 0.2 microsievert per jam ataupun kurang, jadi maksudnya nilai dia kurang lah. Kurang daripada 0.002 mili. Okey, dia hanya tukar nilai je ni. Okey. Okey, kamu boleh tengoklah. Yang ni dekat muka surat ni pada muka surat 244. Okey. Ini tengok kepada 244 dalam buku teks. Okey. Yang ni senarai dos sinaran latar belakang yang selamat. Okey. Yang kamu kena ingat ini je. 0.2 microsievert per jam. Okey. Untuk pengetahuan kamu lah. Okey. Angkasa lepas. Ni sumber-sumber daripada dos latar belakang. Okey. Kalau angkasa lepas, okey, sinaran kosmik dia boleh 0.35 MSV. Kalau tadi kita ada sana. Okey, kalau yang selamat tadi, kita tulis balik dah. Dia mesti kurang daripada Okey, yang selamat dia nampak cukup. Okey, dia mesti kecil daripada 0.0 minta maaf lah tulisan cantik. 0.2 micro SV per jam. Okey. Yang paling selamat hanya lebih kecil daripada 0.0002 micro SV. Kalau nak banding dengan ni 0.3. So sinaran kosmik itu tak selamat. Okey, kalau kita terdedah banyak tak selamatlah sebab ini 0.0002 sahaja. Sedangkan sinaran kosmik dekat angkasa lepas dia boleh pergi 0.35 milisievert per tahun. Tak boleh lah. Jadi kita tak boleh terdedah. Okey, yang kedua, sinaran mengayu daripada TV ataupun komputer 0.01. Hak selamat adalah 0.2. 0.2 mikro. Okey, so selamat lagi lah. Okey, dekat TV atau komputer selamat lagi sinaran kosmik dia. Okey, seterusnya
gambar foto sinar X, X-ray. Ni X-ray ni, mesin X-ray ni. Okay, mesin X-ray ni 5.5 microsievert per setiap kali ujian perubatan. 5.5 tinggi tu. Sebab itulah kita tak boleh buat X-ray setiap hari, setiap bulan. Dia 6 bulan sekali. Paling elok lah. Okey, sebab pendedahan kita terhadap sinaran mengayon tu. Okey, kalau merokok, sinaran radioaktif 55 milisievert per setiap batang rokok. Tinggi 55. Kalau masuk dalam badan, sebab tu lah merosakkan kita punya sel. Okey, seterusnya bangunan. Bangunan pun ada dia punya sinaran mengayon dia. Okey, nama dia sinaran radioaktif. Okey, 1.5 M. Kalau yang ni, kalau yang selamat adalah 1.7. Okey, 1.7. So, selamat lagi lah 1.5 bangunan pun. Okey. Kalau makanan pula. Okey, kalau makanan. Okey, makanan pun ada sinaran radioaktif nah. Okey, dia masihkan 0.1 sehingga 0.5 milisievert per tahun. Okey, dia masih selamat lagi lah. Okey, alam sekitar 0.4 sampai 1.0 milisievert per tahun. Okey, penerbangan 0.003 mili-SV. Okey, yang selamat adalah 0.002. Ni dah lebih ni kan. Jadi sebab itulah dekat sebab dekat bila duduk dekat bahagian atas, okey, dekat bahagian atas awan tu kan. Okey, makin kita tinggi altitude kita tu, okey, sinaran kosmik kita makin dekatlah dengan angkasa kan. Okey. Okey, altitude tinggi. Ni 0.3 sampai 0.5. Maksudnya kalau kita duduk atas gunung. Okey, yang selamat adalah 1.75. Okey, 1.75. Ni rendah lagi lah. Okey. Okey, risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi. Okey, hak yang saya tunjuk tadi tu ada 2, 4, 6, 8, ada 9 tadi tu. Okey, yang tu adalah yang semula jadi. Hak kita memang tak boleh nak lari. Memang ada dalam sekeliling kita. Okey, tapi kalau kata kita terdedah kepada sinaran mengayon yang lama, okey, apa jadi? Okey, risiko kesihatan terhadap tahap penyerapan sinaran mengayon oleh badan manusia dipengaruhi oleh dos sinaran mengayon yang diterima. Okey. Jadi kalau sinaran latar belakang, okey, gunakan yang ni untuk ambil tindakan. Apa tindakan kita untuk mengurangkan pendedahan badan kita terhadap sinaran mengayon semula jadi. Okey, yang pertama, gunakan alat pelindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti ultraviolet, payung anti ultraviolet dan sebagainya. Okey, anti UV lah orang kata. Okey, even dekat matahari kita pun ada sinaran UV tapi dah ditapis oleh lapisan ozon. So sinaran ataupun cahaya matahari yang kita dapat tu dah berkurang dah sinaran UV. Sebab bila kita kena sinaran UV direct pada badan kita, sel-sel dalam badan kita akan orang kata termusnah. Okey. Okey, mengambil gambar foto sinar X. Pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Maksudnya kita tak boleh buat tiap bulan lah. Kita boleh buat hanya 6 bulan sekali. Okey, sebab dia boleh merosakkan sel. Sekali dia tap dia punya lampu tu, berjuta-juta sel kita mati. Okey, televisyen. Pastikan jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Lah ni tak tengok TV dah. Tengok laptop, tengok telefon. Telefon takkanlah kita nak tengok 2 meter kan, jauh kan. Tapi macam mana kita nak kurangkan pendedahan kepada dos sinaran mengayon tu? Okey, kita kurangkanlah tengok skrin. Okey. Okey, makanan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Jangan makan makanan dihasilkan dari kawasan dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Macam mana dia boleh pencemaran ikan tu? Okey, kadang-kadang bila orang nak test, okey, saintis dia pun nak test bahan radioaktif tu okey ke tak, dia pun mesti akan test dekat dalam laut ataupun kawasan darat yang tak ada orang. Okey, jadi kat kawasan laut, dia pun buat ujian radioaktif. Okey, bila buat ujian radioaktif, hidupan air kat situ akan
tercemar oleh bahan radioaktif. Jadi jangan kita makanlah. Okey, sinaran kosmik pula, waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Makin kita naik ke atas, okey, dekat udara tu, sinaran kosmik dia makin tinggi sebab kita makin dekat dengan angkasa. Sebab itulah pilot, okey, juruterbang, depa bukan tiap-tiap hari boleh bawa kapal terbang, depa ada jadual depa. Sama juga dengan pramugara. Okey, masa depa duduk, tempoh depa duduk di dalam kapal terbang tu, berapa lama saja depa boleh duduk. Depa tak boleh duduk setiap hari. Okey, sebab bila duduk setiap hari depa akan terdedah kepada sinaran kosmik yang menyebabkan sinaran mengayun. Okey, ni sikitlah orang kata apa sejarah lah. Okey, Mary dan Irene Curie merupakan pasangan ibu anak, perempuan yang tunggal menerima 3 hadiah Nobel. Okey, Marie Curie menerima 2 hadiah Nobel, anak dia pula tahun 1935. Tapi depa ni mati kerana menghidap penyakit kanser yang disebabkan oleh pendedahan kepada sinaran gamma yang berlebihan dalam kajian mereka. Okey, Irene ni anak dia. Okey, contoh tahap penyerapan sinar mengayun yang melebihi tahap selamat dan tidak akan betul diambil. Okey, dos sinaran kosmik di permukaan bumi bernilai kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam, iaitu aras normal. Okey, sebaliknya semakin tinggi dari permukaan bumi, semakin kuat sinaran kosmik yang diterima. Okey, macam saya cerita tadilah untuk pilot semua tu kan. Okey, kalau kru udara, seperti juruterbang, pramugara dan pramugari lazimnya menerima dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selamat. Mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat di dalam kapal terbang yang terbang pada altitude yang tinggi. Oleh sebab itu, waktu kerja mereka di udara dihadkan untuk tempoh tertentu. Sebab itulah orang kata gaji dia pun ni tinggi. Sebab dia risiko. Risiko kemalangan lah, risiko terdedah kepada sinaran kosmik lah. Okey. Okey, setakat tu boleh? Boleh tak? Boleh? Okey, saya ulang balik nah. Okey, hak tadi yang saya cerita tu sebenarnya hak saya cerita awal tadi tu, kita belajar pasal atom. Okey, atom ni ada 2 benda aja. Kalau dia derma, kalau dia derma elektron, nama dia kation. Okey, positif. Okey, lepas tu kalau dia menerima elektron, dia adalah negatif, anion. Okey, lepas tu kita tengok sinaran ion. Okey, bukan. Sinaran ion. Sinaran ion ni ada 3 sahaja. Beta, alfa, beta dan gamma. Okey, alfa, beta dan gamma. Okey. Lepas tu sinar ion ni dia ada semula jadi dan juga buatan manusia. Kalau semula jadi sinaran kosmik, okey. Mai daripada angkasa lepas. Okey, sinaran latar belakang apa yang ada dekat sekeliling kita. Okey, kalau yang buatan manusia, kemalangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Okey, jadi kita ada 2, 4, 6, ada 9. Okey, 9 yang menyebabkan itulah dos sinaran latar belakang tu. Okey, dekat muka surat 244 kamu boleh check balik. Okey, lepas tu macam mana kita nak mengurangkan ataupun kita nak mengelakkan daripada terkena dos sinaran latar belakang yang banyak. Okey, guna spek mata UV. Okey, lepas tu nak X-ray kena tunggu doktor abang bila bagi temu janji. Okey, lepas tu televisyen pastikan jarak 2 meter. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kamu buka buku aktiviti muka surat 41. Okey, soalan 1A. Bahagian B tu, tengok bahagian B. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi. Okey, sesuatu atom
yang menderma elektron. Menderma elektron membentuk satu ion. Derma? Ion positif. Okey, nombor 2, sesuatu atom yang menerima elektron berbentuk ion negatif. Okey, soalan belakang. Okey, muka surat 42. Soalan B. Tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan berikut. Pengambilan gambar foto sinar X boleh dibuat beberapa kali setahun. Benar ke palsu? Ha? Sebab apa? Sebab apa palsu? Ha. Beberapa kali. Mana boleh beberapa kali? Habis kuat 2 kali sahaja setahun. So, jawapan dia palsu. Okey, nombor 2. Jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Benar. Yeah. Ya, benar. Ha. Ya. Okey, soalan 2A. Bahagian C nah. Soalan 2A. Raja di bawah menunjukkan kuasa penembusan 3 jenis sinaran radioaktif melalui bahan yang berlainan. Saya buka nah. Okey. Okey, kita tengok rajah tu. Berdasarkan rajah di atas, namakan sinar X. Ha, tengok ni. Saya tunjuk dah dekat ni. Dekat PowerPoint ni. Okey. Sinar X tu apa dia? Sinar X tu dia boleh menembusi aluminium. So, dia adalah beta. Okey, Y tu? Gamma. Z. Dia hanya Z alpha. Okey, sebab apa alpha Z? Sebab? Ya, dia hanya boleh menembusi kertas sahaja. Okey, so X tu adalah beta, Y tu gamma, Z alpha. Okey, nombor 2. Sinar yang manakah mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi? Gamma, yes. Nombor 3. Apakah kaedah yang paling sesuai bagi menghalang sinar Y daripada terpancar ke persekitaran? Apa langkah-langkah untuk kita elakkan sinar gamma tu terpancar? Maksudnya kita tak boleh pancarkan ke persekitaran. Kita nak buat apa? Menggunakan ni kotak berdinding plumbum. Okey, menggunakan kotak berdinding plumbum. Ni, ejaan plumbum di sini dah. P-L-U-M-B-U-M. Plumbum yang tebal. Menggunakan kotak berdinding plumbum yang tebal. Okey, sebab apa? Sebab apa kita guna plumbum? Sebab hanya plumbum saja yang boleh menghalang sinaran gamma daripada terbebas. Okey? Okey, habis dah bahagian C. Okey, patah balik muka surat 40. Muka surat 40, soalan objektif. Okey, soalan nombor 4. Bukan, nombor 3. Nombor 3. Raja di bawah menunjukkan struktur atom. Apakah P? No. Salah. Elektron. Proton duduk tengah-tengah lah. Proton dengan neutron duduk tengah-tengah. Hak duduk luar, elektron. Okey. Nombor 4. Raja di bawah menunjukkan pergerakan sinar radioaktif K, L dan M melalui medan elektrik. Okey, medan elektrik. Ingat nah. Medan elektrik. Saya buka gambar dia.
Okey, medan elektrik. Okey, so K tu dia tarik kepada plat negatif. K adalah yes, L gamma, M beta. Okey, habis kuat tak tahu pun L tu mesti kamu tahu. L adalah gamma sebab dia tak terpesong. Okey, hanya yang kita nak tahu K dan M. So jawapan dia okey, B. Jawapan dia B. Soalan nombor 5. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang sinaran mengayon? Sinaran mengayon. Okey, apa dia? Okey, menghasilkan ion positif dan negatif. C. Susun nombor 6. Susun urutan sinaran radioaktif bagi kuasa penembusan dalam tertib menurun. Maksudnya daripada tinggi kepada rendah. Okey, kuasa penembusan. Okey, paling tinggi adalah sinar gamma. Yang kedua, beta. Dan sekali, alfa. So, jawapan dia C. Okey, nombor 7. Antara berikut yang manakah benar tentang sinar beta? Okey, beta. Tidak bercas. Betul ke salah? Okey, jawapan dia apa? 7. 7 jawapan dia apa? D. Gelombang elektromagnet tu sinar gamma. Jawapan dia C. C. Terpesong dalam medan magnet. Okey. Okey, habis. Habis dah. Okey, kita nak sambung sikit je lagi. Boleh kan? Nak habis ni tajuk ni. Okey. Patah balik kepada PowerPoint kita. Okey dah lagi? Okey lagi semua? Okey. Okey, sekali lalu secara cepat nah. Okey, kegunaan sinaran radioaktif. Okey, apa guna dia? Radioaktif ni. Okey, tengok muka surat 247. Teks. Okey, yang pertama, okey, alfa, beta dan gamma digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian. Okey, dalam bidang arkeologi ataupun geokronologi. Okey, kat sini kamu highlight ataupun bulat dekat karbon 14. Okey, ni. Dalam bidang arkeologi, buat nota. Arkeologi atau geokronologi, karbon 14 ataupun C14. Okey. C14 ni dia guna untuk menentukan usia ni. Usia artifact tu ataupun fosil. Faham tak? Sebab C14 ni, karbon 14 ni, okey, mereput dengan memancarkan sinar beta dengan separuh hayat 5,700 tahun. Okey, maksudnya C14 ni dia boleh detect, karbon 14 ni dia boleh detect umur artifact tu ataupun fosil tu. Okey, dalam bidang arkeologi tulis nota guna karbon 14. Okey, yang kedua. Okey, ni sama je. Okey, yang kedua, kawalan ketebalan kepingan logam. Okey, guna dalam perindustrian. Okey, kawalan ketebalan berfungsi untuk mengawal ketebalan kepingan logam di dalam kilang. Okey, kepingan logam dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Okey, jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disemak adalah terlalu nipis. Okey, yang ni dia guna, saya tulis nah. Apa dia bahan radioaktif dia? Okey, nama dia buat nota sikit nah. ERISIUM. Americium-24. Okey, ni bahan radioaktif yang dia perguna.
Americium-24. Okey, yang ni untuk kita menentukan ketebalan kepingan logam. Okey. Okey, dalam bidang pertanian pula kita guna fosforus 32. Okey, fosforus 32 ataupun P-32. Okey, dia untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Okey, jadi kalau bidang pertanian, kamu highlight kat sini je, fosforus 32. P32 fungsi dia yang ni, menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Okey. Okey, dalam bidang pertahanan pula. Okey. Bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Okey, selain haba, sinar radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom nuklear memusnahkan hampir semua hidupan termasuklah manusia dan kesannya wujud untuk beberapa generasi. Okey, ni dia buat bom atom lah. Okey, bom atom. Okey, pengawetan makanan kita guna sinar gamma. Okey, sinar gamma ataupun bahan radioaktif dia nama, okey, sana saya tulis lah. Okey, dia guna cobalt, K-O-B-A-L-T. Cobalt 60. Okey. Cobalt 60 digunakan dalam pengawetan makanan seperti buah-buahan untuk membunuh bakteria dalam makanan berkenaan. Okey, dia guna cobalt 60. Dia bagi tahan lama lah, nampak, treated by irradiation. Ni logo Radura. Okey, digunakan untuk melabel makanan diawet dengan sinaran radioaktif seperti sinar gamma. Okey. Boleh makan. Buah ni boleh makan, cuma basuh elok-elok lah. Dia nak kita tahan lama. Okey, dalam bidang perubatan pula, okey, kita guna cesium 137 dan juga cobalt 60 untuk membunuh sel kanser. Okey, perubatan, ni boleh tengok cesium CS137 dan CO60, cobalt 60. Okey, sebab dia guna sinar gamma sama tadilah. Okey. Okey, jadi natrium 24, Na24 untuk menentukan tempat bekuan darah. Okey. Merawat tumor guna titanium 99. Okey, membasmi kuman guna cobalt 60. Merawat kelenjar thyroid iodin 131. So dalam bidang perubatan cesium 137, cobalt 60, natrium 24, titanium 99, cobalt 60 tadi okey, kelenjar thyroid iodin 131. Okey, boleh buat nota sikit lah kat situ. Okey, so dalam bidang perubatan ni bahan radioaktif banyak digunakan lah untuk setiap fungsi dia yang tertentu lah. Okey, sebab kita bila melibatkan sel-sel dalam badan, sel tu kecil, jadi kita memerlukan bahan radioaktif lah untuk merawat ataupun mengkaji benda yang tak normal dekat badan kita. Okey. Okey, last sekali langkah keselamatan dalam pengendalian sumber radioaktif dan sistem radioaktif, menyimpan sumber radioaktif atau sistem radioaktif dalam kotak berdinding plumbum yang tebal. Okey, key point dia kat sini adalah kotak berdinding plumbum yang tebal. Okey, simpan dalam kotak berdinding plumbum yang tebal. Okey, yang kedua, memakai pakaian perlindungan sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Pakai macam ni lah. Okey. Pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna. Okey. Kamu tahu lah bila kamu nampak simbol ni adalah simbol radioaktif. Okey, lagi bahan radioaktif diadang dengan kepingan plumbum yang tebal. Ni nampak caution radioaktif material. Ni plumbum lah, plumbum yang tebal. Okey. Tangan robotik digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Tangan robotik tu dia pegang bahan radioaktif. Okey. Mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap ke dalam badan dengan alat pengesan seperti lencana sinaran. Ni nama dia. Okey, ni dia ada lencana dia, lencana sinaran dia ketunjuk lah. Okey. Mencukuri kepentingan kegunaan radioaktif. Okey, tak ada dah. Okey, tamat. Habis. So, dekat sini
Okey, yang kamu kena ingat kegunaan tu yang tu lah kan. Okey, kegunaan. Okey, kalau arkeologi karbon 14. Okey, menentukan usia dia, usia bahan artifak tu. Okey, americium 24, uji ketebalan kepingan logam dekat kilang. Okey, pertanian guna fosforus 32. Okey, kalau pertahanan, ni lah, orang kata apa? Bom nuklear. Okey, kalau pengawetan makanan guna kobat 60, sinaran gamma. Okey, kobat 60 ni dia menghasilkan sinaran gamma untuk pengawetan makanan. Okey, bidang perubatan, sinar gamma daripada cesium CF137, CO60, kobat 60, natrium 24, titanium 99. Okey, dan juga iodin 131. Okey, lepas tu langkah keselamatan dia yang pertama, simpan dalam kotak berdinding plumbum yang tebal. Okey, guna pakaian yang sesuai. Okey, rawat dulu pembangunan sistem radioaktif mesti selamat dan sempurna. Okey, lepas tu kita kena adang. Okey, kita hadang radioaktif dengan kepingan plumbum yang tebal. Okey, guna tangan robotik dan juga guna lencana sinaran. Okey, yang ni untuk orang yang kerja dekat loji nuklear. Okey. Okey, habis dah.